jangan ubah channel anda. Sekarang anda berada dalam Cikgu Nariza Channel. Terima kasih. Apabila tiba hujung bulan, ramai antara individu sering mengalami masalah untuk mengurus pendapatan secara bijak. Ini kerana ada yang sering kali terlebih belanja hingga duit yang sepatutnya dikeluarkan untuk membayar komitmen bulanan turut digunakan. Hal ini pasti sering kali berlaku kepada ramai individu di luar sana. Masalah kewangan dan risiko dibebani hutang boleh menimpa sesiapa sahaja jika mereka tidak tahu cara bagaimana menguruskan kewangan secara berhemah. Namun, melalui pengurusan kewangan yang bijak pasti membantu anda merancang pendapatan dengan baik. Berikut 2 tips yang boleh dijadikan panduan dalam mengurus perbelanjaan dan cikgu akan mengajar cara untuk membina ulasan daripada tips tersebut. Mula-mula, mari kita baca dahulu soalan. Poster menunjukkan maklumat jom menabung untuk menguruskan perbelanjaan. Tulis ulasan tentang pembahagian wang tabungan selengkapnya dalam perenggan. Sebelum kita menulis ulasan, cikgu akan menggunakan teknik gasdak. Apakah agaknya maksud gasdak ya? Gasdak yang dimaksudkan ialah gambar tersebut tentang, iaitu kata kunci. Antara, iaitu tentang tajuk. Selain itu, seterusnya, di samping itu, akhir sekali dan kesimpulannya. Membina ayat pula, cikgu akan gunakan tip atau teknik asbat kasbah. Apakah teknik asbat kasbah itu ya? Asbat kasbah ialah A apa, S siapa, B buat, A apa, T tempat. Kasbah pula K kata hubung atau kata sendi, A apa, S siapa, B buat atau bagaimana, A apa. Baiklah murid-murid, dengan menggunakan 2 tip yang cikgu ajar tadi, sekarang bolehlah kita mulakan membina ulasan. Cara yang paling mudah untuk menulis pendahuluan ialah kita menyalin sebahagian daripada soalan menggunakan teknik gasdak tadi. Gambar tersebut tentang. Tetapi disebabkan soalan bermula poster menunjukkan maklumat, kita perlulah menggantikan gambar menjadi poster. Pendahuluan yang boleh kita tulis ialah poster tersebut tentang maklumat jom menabung untuk menguruskan perbelanjaan. Sebenarnya ada banyak cara hendak menulis pendahuluan dan ini salah satunya. Sekarang, jom kita mengenal pasti maklumat poster, iaitu cara pembahagian wang tabungan. Yang pertama, iaitu perbelanjaan diri. Maklumat tersurat yang dimaksudkan ialah maklumat yang kita dapat lihat, sama ada kita dapat membaca, mendengar atau menontonnya. Daripada maklumat tersurat, kita perlulah mencari maklumat tersirat. Oleh itu, cikgu menggunakan jadual SUSI, iaitu maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Baiklah murid-murid, mari kita fokuskan maklumat tersurat dan tersirat. Yang pertama, bijak mengurus wang sendiri. Maklumat tersiratnya dapat membezakan keperluan atau kehendak. Yang kedua, melatih kita berjimat cermat. Oleh itu, murid-murid perlu membandingkan harga terlebih dahulu. Yang ketiga, melatih kita agar bijak berbelanja dengan menyenaraikan barang yang ingin dibeli. Kemudian, bebas daripada masalah kewangan. Oleh itu, tidak meminjam daripada agensi kewangan tidak berdaftar. Bagaimana untuk fikirkan maklumat tersirat ya? Murid-murid boleh fikirkan apa, siapa, buat apa, bagaimana, kenapa, kesannya, impaknya dan sebagainya. Sekarang, mari kita membina ulasan dengan memasukkan maklumat tersurat dan tersirat dengan menggunakan teknik gasdak. Antara pembahagian wang tabungan ialah perbelanjaan diri. Untuk menulis ayat pula, kita boleh menggunakan teknik asbat kasbah.
Murid-murid, cikgu akan memberikan contoh bagaimana membina ayat menggunakan teknik asbat kasbah. Sekarang, perhatikan betul-betul ya. Siapa? Kita. Buat apa? Perlulah bijak mengurus wang sendiri. Kata hubung dengan buat apa? Membezakan keperluan dan kehendak diri sendiri. Oleh itu, melatih siapa? Kita. Berjimat cermat buat apa? Kata hubung kerana siapa? Kita. Buat apa? Dapat membandingkan harga terlebih dahulu. Siapa? Kita. Buat apa? Perlu mendidik diri. Kata hubung agar. Buat apa? Bijak berbelanja. Kata hubung dengan buat apa? Menyelaraikan barang yang ingin dibeli sebelum membelinya. Impaknya, siapa? Kita. Buat apa? Akan bebas. Kata sendi daripada apa? Masalah kewangan. Kata hubung dan apa? Tidak berhutang. Setiap perkataan, setiap ayat yang kita bina semuanya mempunyai kod ataupun teknik asbat kasbah. Murid-murid dapat kenal pasti kan? Sekarang kita baca ayat yang telah kita bina tadi. Antara pembahagian wang tabungan ialah perbelanjaan diri. Kita perlulah bijak mengurus wang sendiri dengan membezakan keperluan dan kehendak diri sendiri. Oleh itu, melatih kita berjimat cermat kerana kita dapat membandingkan harga terlebih dahulu. Kita perlu mendidik diri agar bijak berbelanja dengan menyenaraikan barang yang ingin dibeli sebelum membelinya. Impaknya, kita akan bebas daripada masalah kewangan dan tidak berhutang. Selesai maklumat yang pertama, ini pula ialah maklumat tersurat yang kedua, iaitu pembahagian wang tabungan dengan menyimpan di bank. Kita bina jadual Susi yang mengandungi maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Maklumat tersurat yang diperoleh ialah persediaan untuk masa hadapan seperti melanjutkan pelajaran ke universiti. Kemudian, maklumat tersuratnya ialah digunakan pada waktu kecemasan seperti dapat membayar bil hospital atau jika berlaku bencana alam. Simpanan juga dapat dijamin selamat kerana kita dapat menyimpan dalam jumlah yang banyak. Juga mendapat dividen dan bonus sebagai pendapatan sampingan. Jom murid-murid perhatikan bagaimana cara menulis ulasan menggunakan teknik gasda dan membina ayat menggunakan teknik asbat kasbah. Perhatikan betul-betul kod dan ayat yang perlu ditulis ya. Selain itu, siapa? Kita. Buat apa? Perlulah menyimpan wang tempat di bank. Tujuannya adalah untuk buat apa? Persediaan masa hadapan. Kata sendi seperti buat apa? Melanjutkan pelajaran ke tempat universiti. Apa? Simpanan tempat di bank juga dapat buat apa? Digunakan pada waktu kecemasan. Kata hubung untuk buat apa? Membayar bil hospital atau bencana alam. Kata sendi seperti apa? Banjir, kebakaran dan sebagainya. Di samping itu, apa? Simpanan juga buat apa? Dijamin selamat. Kata sendi dalam apa? Jumlah. Kata hubung yang apa? Banyak. Berbanding buat apa? Menyimpan tempat di rumah. Siapa? Kita juga akan apa? Mendapat dividen. Kata hubung dan apa? Bonus sebagai pendapatan sampingan. Murid-murid, tujuan cikgu mengajar menggunakan kod-kod ini supaya murid-murid lebih faham cara hendak membina ayat menggunakan teknik ini ya. Murid-murid, mari kita baca bersama-sama ayat yang telah kita bina tadi. Selain itu, kita perlulah menyimpan wang di bank. Tujuannya adalah untuk persediaan masa hadapan seperti melanjutkan pelajaran ke universiti. Simpanan di bank juga dapat digunakan pada waktu kecemasan untuk membayar bil hospital atau bencana alam seperti banjir, kebakaran dan sebagainya. Di samping itu, simpanan juga dijamin selamat dalam jumlah yang banyak berbanding menyimpan di rumah.
kita juga akan mendapat dividen dan bonus sebagai pendapatan sampingan. Baiklah murid-murid, ulasan perlu diakhiri dengan kesimpulan yang menyatakan tanggapan keseluruhan anda. Tipsnya ialah kita haruslah bersetuju kebaikan kehendak soalan. Jangan sesekali masukkan idea baru pada bahagian kesimpulan. Memadai minimum 1 ayat sudah mencukupi. Contohnya, dengar baik-baik ya. Kesimpulannya, kita haruslah mengurus perbelanjaan dengan cara yang bijak dan berhemah agar tidak menjadi boros. Tidak susahkan untuk menulis ulasan? Cikgu berharap murid-murid dapat menyemak ejaan dan tata bahasa setelah selesai menulis. Sekian sahaja. Nantikan ulasan jenis soalan yang lain pula pada masa akan datang. Pastikan murid-murid klik butang loceng untuk mendapat notification daripada channel Cikgu Kelab. Semoga dipermudah urusan. Selamat menulis. Bye.